warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Hari ini hari Rabu, besok hari Khamis. Hari ini tanggal berapa bulan, Min? Hari ini 29 hari bulan, saudara. Laporan tidak dapat saya berikan berhubung dengan kedudukan virus, tak dapat. Tapi laporan cuaca nampak gayanya pagi tadi di Kemaman ini, saudara, cuacanya agak mendung, saudara. Saya mengharapkan agar teman-teman yang di kawasan-kawasan yang ada terdedah dengan banjir. Apa khabar saudara Dizek Ketari? Salam perjuangan untuk saudara. Saya berbicara hari ini dari jendela Kemaman, saudara. Saudara Muhammad Kapli, salam madani. Juga saudara Hani Abdullah. Moga anda semua sihat walafiat. Suasana di Kemaman ni sejuk-sejuk, saudara. Mungkin musim monsun sudah pun menjelma. Terus Mini, apa khabar dari Tanah Merah? Saudara Yusof Awang di Tanah Merah, Kelantan. Saudara Mini rasanya dari Pontian, rasanya tak ni. Saudara Pak Cu, apa khabar Walangkap? Rusmini dari Pontian Johor. Oh, dia marah kita lewat 3 minit. Dia marah. Ya, memang kita lewat. Ya, saudara Pak Cu minta maaf hari ini lewat 3 minit sebab admin saya tertidur. Itulah keadaannya, keletihan. Kami begitu lama kita berada di Kemaman menyusuri kawasan-kawasan pilihan raya, ada kawasan banjir. Banjir tak banyak manalah, ada air sikit. Turun hujan. Suasana hujan itu membuatkan kita malas. Bila tidur tu laluk sikit lah. Ya, saudara Zeri, bosku, saudara Azhar, saudara Jalal Ali, salam perjuangan. Saudara, kita juga Puan Hamidah Kamat. Teruskan. Baik, malam ini sebenarnya kita berbicara malam ini kita nak buat wrap up bagaimana kedudukan laporan terkini daripada untuk pilihan raya kecil negeri Terengganu ada di Kemaman. Dan untuk makluman saudara, saat ini saudara, Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri sudah pun berada di kawasan Cukai. Beliau akan mengadakan himpunan madani hari ini. Apa khabar Saudara Jamil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seminggu kita berkampung di sini. Ya, lama berkampung. Tak payah sebut berapa hari, nanti orang tahu rahsia kita. Seberapa lama sudah berkampung memang lama. Jadi nampak gayanya kita telah pun menyusuri banyak kawasan-kawasan. Yes, betul. Saudara dengan cara saudara, saya dengan cara saudara. Juga saudara Mohamed, apa khabar saudara Mohamed? Alhamdulillah, duk. Saudara Mohamed datang all the way daripada Alostak, Kedah, untuk melihat keadaan dan memberi laporan pada anda. Jadi pastinya laporan hari ini adalah laporan terkini, ya saudara Zainuddin, saudara Abdullah Majid, dari Pekan Pahang. Kenapa lah tak turun? Pekan bukan jauh mana pun, saudara. Bagaimana di Pekan? Hujan ke? Saya seriau juga, takut nanti banjir di Pekan. Saudara Norma PE, saudara Abu Seman Hashim. Terima kasih dalam perjuangan hidup madani, katanya. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, saya bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri malam ini merupakan pertemuan dengan himpunan dengan warga di Cukai. Sebelum tadi bila pergi ke Kijal, Petronas, ya? Di Petronas. Di Petronas, ada apa nama tempat tu? Dia Kemasih. Di Kemasih. Saya dipahamkan dia meliputi 4 dun lah. 4 dun. 4 dun. Cuma saudara tak ikut dia lah. Hari ni kita tak ikut. Tak larat nak ikut lah. Tak larat nak ikut, letih. Kita dan ikut satu program lah, tak silap. Ya. Jadi kita bagilah peluang kepada terutama sekali kepada rakyat Kemaman. Beliau juga telah pun menyusuri kawasan Felda. Felda. Saya sempat tadi petang tadi berbual dengan pengarah pilihan raya nasional Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Hassan. Oh, Muhammad Hassan. Kepala Presiden ada tadi, dia turun. Saya sempat berbual, begitu juga dengan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Tapi saya buat live petang tadi pukul 5 tadi dengan Ketua Puteri Kemaman dan Ketua Puteri Terengganu. Tapi saya tak buat live dengan Ketua Puteri Malaysia. Siapa nama Kak Long ni? Kita panggil Kak Long lah. Kita panggil Along je lah kan. Jumpa juga dengan Sisa Agong ada. Dia Ibu Pejabat UMNO. Dan mereka mengadakan mesyuarat. Hari ini cuma mesyuarat penting. Walaupun hari Rabu sudah mesyuarat kabinet. Tapi nampak gayanya mereka mengadakan mesyuarat tentang gerak gempur. Tinggal lagi 2 hari je tak? Yes, betul. Besok Khamis, lusa Jumaat. Malam lusa adalah malam terakhir jam 12 malam.
maka kolok. Jadi itulah masanya dan rakyat akan buat keputusan. Ya, saudara Abu Samah dari Bukit Puchong. Rubidin, apa khabar? Dia salam pada semua ahli panel. Belah kanan saya, saudara Zamir Ibrahim. Sebelah kiri saya, saudara ini Mohamed dari Lostar, jauh datangnya. Jauh. Baik, saya nak mulakan dengan minta pandangan. Sebab saudara Zamir mewakili anak muda. Dan beliau lain tak adalah saya. Dia nampaknya bertunang dengan Datuk Menteri Besar Kedah. Macam-macam duk balon Sanusi, ya. Tapi kita nak bercakap tentang pilihan raya kecil di Kemaman ni. Apa penghayatan dan dapatan saudara sepanjang berada di Kemaman ini? Silakan saudara Zamir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sepanjang banyak hari juga kita berada di Terengganu ni, nampaknya kita tengok golongan muda ni seolah-olah mahu membuat perubahan. Sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Ya, Bila Yang Amat Muhammad Datuk Seri Zahid meletakkan seorang calon yang bukan daripada kalangan ahli politik, ini menunjukkan bahawa perubahan besar adalah UMNO yang berani mengetengahkan calon yang lebih baik. Ya. Dan saya lihat hari ini kebanyakan anak muda memang bersungguh-sungguh kali ini dalam pilihan raya Kemaman ni, dia bersungguh-sungguh untuk buat perubahan. Itu yang kita nampak. Ya, saudara bersama Bayut daripada Subulak Selayang Jaya, saudara Sungai Muara Selayang Jaya. Tapi nampak guys, saya dapat laporan hari ini di area kawasan di Selayang tu, Perak Majlis Perbandaran sudah pun mengangkat semua tempat-tempat untuk derma masjid. Lastih juga penguatkuasa Majlis Bandaran. Patutlah. Dia buat macam mana? Dia selalunya komuniti warga di sekitar kawasan Selayang. Okey. Perampiran dengan surau ataupun masjid tu adalah petak untuk orang nak derma. Okey. Tapi Majlis Bandaran Selayang dia pergi hangkut. Apa hal pula ni? Ini gambaran di sana. Walaupun saya di Kemaman, saya laporan tetap saya dapat keadaannya tu. Bagi saya sepatutnya tak boleh begitu. Orang Tak patut terjadi sebenarnya. sebab dia punya peti derma orang letak tepi masjid tu berkunci. Ya. Kan letak tepi jalan. Memanglah kadang-kadang dia seolah mengganggu, tapi dia letak macam pembagi jalan. Bukan ada apa pun kan. Tapi kadang-kadang sebab itulah saya rasakan Saudara Zamil. Ya. Dalam penguatkuasaan undang-undang, ada undang-undang tu memang perlu dikuatkuasakan. Tapi mesti ada tolak ansur dan sebagainya. Yes. Kan? Kalau hanya sekadar kita hanya A to A. Dia tolak ansur itu penting. Ya. Begitu juga dengan penguatkuasa polis, JPJ dan sebagainya. Dia ada satu macam kita masukkan dalam kategori akta. Tak ya. Akta budi bicara. Dia walaupun bukan akta tetapi boleh dikategorikan budi bicara. Ya. Saya ambil contoh. Semalam di Parlimen Perdana Menteri kita menyatakan kalau nak ikut rombongan ke Thailand, sempadan Thailand Sadao ni, Menteri Besar Kedah tidak dijemput. Ya. Tetapi oleh kerana budi bicara ataupun budi pekerti seorang Perdana Menteri yang memikirkan walaupun itu negeri yang dianggap pembangkang, Kedah, Perlis dan sebagainya, tetapi ada kaitan dengan hubungan ataupun nak buat sempadan dan ada kaitan dengan sempadan. Sempadan Malaysia Thailand, dia ada kena mengena dengan Kedah. Dia jemput Menteri Besar Kedah. Ini dikatakan budi bicara. Budi bicara yang saya rasa sebelum ini tidak pernah dibuat. Kalau lawatan ke luar negara ke ataupun urusan luar negara, pihak menteri ke atau menteri besar satu-satu negeri pembangkang tidak dipanggil. Ini dinamakan ada kelainan di sini. Ada kelainan. Itu saya kata budi murni. Budi murni hati seorang pemimpin yang tidak mahu meminggirkan siapa pun. Yes. Walaupun beliau seorang pembangkang. Saya dengar itu Saudara Muhammad duduk belasah bagai narak nak Saudara Muhammad. Baik, saya itu apa yang berlaku di Kedah, apa berlaku di Selayang hari ini. Saya rasa kecewa jugalah kalau tabung-tabung untuk orang derma. Kan? Bukan tabung plastik. Ini tabung apa? Masjid punya? Masjid atau surau. Sebab saya dipahaman kalau tabung masjid, dia orang audit. Kalau masjid, dia ada jawatan kuasa, dia audit. Tapi ada juga setengah yang salah guna. Dia orang tak audit. Itu mungkin. Macam contoh terbaru ni ada satu NGO yang ambil wang orang ramai sebab Palestin. Cerita pasal Palestin. Jadi SPM yang sekarang ni jadi masalah. Tapi kita biarlah itu masalah. Kita tumpu perhatian kepada Kemaman. Sebab kita berada di jendela Kemaman hari ini, saudara. Saudara Syed Adnan, apa khabar dari Sabak? Dari Sabak Bernam. Dia kata hujan, malam ni hujan. Kita Saudara Muhammad Radi Muhammad. Salam dari Sembat.
Saudara Syah Ibrahim, saudara Marzuki Zaat, saudara Sungai Muara. Salam bos Kedah. Kasih balun. Baik, kembali kepada suasana di Kemaman ini, saya ingin melaporkan pada anda sebagaimana apa yang dinyatakan oleh saudara Mohamed bahawa anak muda nampak gayanya sudah pun mula kembali ke jalan yang benar. Yes. Betul. Bukan kata mereka memilih belah sana yang salah, tidak. Kembali ke jalan benar untuk melihat bahawa perlunya bahawa pembagian kawasan dilaksanakan. Sebab hari ini sekali lagi saya dikecewakan, saudara. Kenapa? Walaupun saya di Kemaman, saya mengikuti perkembangan di Parlimen. Bicara ahli-ahli Parlimen lain tak ada hari ini, celaka lah apa semua. Perkataan yang tak elok. Unparliamentary words Dilemparkan. dilontarkan, perkataan celaka. Apakah itu tentang hidup rakyat? Kecelakaan kalau mereka membela rakyat, tak apa juga. Ini Tapi ayat tersebut datang daripada negeri Kelantan yang dikatakan Serambi, Mekah, Kelantan. itulah saudara Itu yang Mohamed. pelik tu. Jadi saya sebab itu saya katakan, sudah sampai masanya khususnya rakyat di Kemaman ini memikirkan apakah mau menghantar wakilnya orang yang kadang-kadang menuturkan sebebas-bebasnya. Tiada adab. Itu keadaannya. Itu celaka. Orang tu begitu, orang tu begitu, tarik balik. Habis masa di Parlimen. Kan? Jadi pembangunan, maksudnya nak cerita tentang pembangunan tempat yang mereka wakili itu dah habis masa. Betul macam sekarang. Merugikan. Betul. Macam sekarang ni, Saudara Zamir. Sekarang ni, hari ini, tinggal lagi 2 hari, rakyat di Parlimen Kemaman ini didedahkan dengan cerita-cerita berilah kesempatan saya jadi wakil rakyat. Macam-macam janji lah. Janji serba mimpi. Tapi saya melihat sepanjang saya berada di Kemaman ini, calon daripada, bukan nak menguji saudara, ini realitinya. Yang bahagia Tan Sri Jeneral Bersara, Raja Muhammad Effendi, dia tak ada pun menjanji bukan-bukan. Semua dia kata dia nak buat khidmat saja. Tak adalah pula nak buat cerita soal wang ringgit semua itu soal kemudian. Mana kata kalau saya nampak kalau dia duduk saja di rumah pun makan pencin pun dah relax. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, Saudara Zamir. Okey, saya nak tanya Saudara Zamir tentang dapatan saudara apabila saudara berada sekian lama berada di Kemaman ini. Saya melihat Ya. ini peluanglah kepada rakyat ataupun pengundi di Kemaman. Ya. Ini satu-satunya peluang untuk kita bawa suara Kemaman ke Putrajaya dengan mengambil kira satu calon yang terbaik. Saya tak nafikan calon nombor 2 juga terbaik sebab dia dipilih dan dia sekarang Menteri Besar. Menteri Besar Terengganu. Namun jika rakyat Kemaman bijak, Ya. negeri dia ada bajet, saya dipahamkan bajet dah pun dilancarkan, Tak masih dibentangkan. tak bentang lagi. Oh, Terengganu tak bentang Belum lagi. Oh, baru ni di Kedah. Kedah, saya duduk terlampau berada di luar, duduk Itu jumpa yang kadang-kadang mengecewakan. pengundi-pengundi. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian. Kita suka ataupun tidak suka kepada calon nombor 2, iaitu Dr. Sam, dia kekal Menteri Besar di atas apa-apa keputusan pada 2 hari bulan ni. Ya. Dia kekal Menteri Besar. Jadi makna kata kalau pengundi di Kemaman ini bijak dapat. Saya percaya Kemaman ini semua orang bijak-bijak. Betul. Tambah Kemaman ini pula dipilih sebagai adik orang luar panggil Kuwait. Di Kemaman ni Kuwait. Malaysia. Jadi untuk itu pada 2 hari bulan ini bagi saya, bagi abang sendiri, kepada adik-adik yang dipahamkan calon nombor 1 daripada Barisan Nasional adalah orang kebanggaan orang Kemaman. Ini Parlimen Perang tu. Parlimen Perang yang dipilih setakat hari ini adalah Panglima Perang yang ke-20 hari ini. Betul punya Parlimen Perang. Betul punya Parlimen Perang. Dia tak ada, dia bercakap tentang visi dan misi. Ya. Dia bukan macam ada seorang jeneral perang yang tak macam jeneral di parlimen buang masa saja. Relax. Bercakap di parlimen kadang-kadang kita tengok memalukan orang Ketereh. Ya. Saya minta maaf. Saya nak nyatakan dengan terang YB Ketereh memalukan bekas anggota tentera. Pesara-pesara tentera. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, betul-betul jeneral, ini betul-betul jeneral. Diiktiraf. Dan saya tak dengar lagi ayat yang menyatakan daripada pemimpin di sebelah PAS ke, Bersatu ke, Parti Gerakan ke, yang menafikan
Ya. kehebatan calon daripada Barisan Nasional. Credibility dia. Tak nafikan. Ya. Semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan ini calon yang hebat. Ya. Tetapi dia menyatakan berada dalam pasukan yang kurang hebat. Ya. Tapi saya nak nyatakan di sini, kita ada dua peluang di rakyat Kemaman. Jika kita memilih calon nombor satu yang berbahagia Besara Jeneral Besara Raja Effendi ini, kita akan dapat peruntukan tanpa perlu kita duk main dindong-dindong di parlimen. Sudah pasti dia ahli parlimen daripada parti kerajaan. Okey. Yang kedua, Ya. kebijaksanaan, macam mana pun menteri besar kekal menteri besar di Terengganu. Betul yang Peruntukan ke apa ke, dia kena salurlah untuk 4 don di dalam parlimen ini. Ya. Itu maksud saya. Makna kata di sini, ini peluang terbaik. Diamond. Ya, Diamond. Diamond. Bukan diamond in the sky. Dah Saudara Zamir ni kalau dia dah masuk giat tu dia kena balon. Saya lega sikit Saudara Zamir. Sebab kita sepatutnya memberi laporan. Sebab warga kita di luar Kemaman, mereka nak mengetahui perkembangan. Sebab kita menjanjikan bahawa kita memberi perkembangan. Saya cuma mampu memberi perkembangan apa dapatan. Dapatan saya pertama sekali yang diragui, dirunsingkan oleh warga UMNO khususnya, bagaimana kedudukan anak-anak muda, undi anak muda. Malahan saya difahamkan ada kalangan anak-anak muda, Muhammad, yang tinggal di luar Kemaman. Mereka bila ada dihubungi oleh keluarga mereka, mereka kata malas nak balik kali ni. Kerana dibohongi untuk takkanlah nak dibohong kali ketiga. Sebab pilihan raya sebelum ini ada janjinya mereka dapat duit, bukan duit poket, tidak, tapi wang tambang dan sebagainya. Kononnya atas nama keprihatinan. So mereka sanggup berkorban waktu, masa dan wang ringgit, membeli tiket, beli minyak dan sebagainya, balik. Janjinya adalah duit minyak, kan? Ini bukan soal rasuah, saudara. Ini sebagai keprihatinan, tanda membantu mereka yang tinggal di luar Kemaman. Itu kali pertama. Tak payah. Ada yang tak dapat lagi. Tuan dah datang pilihan raya baru ni. 6 negeri. Yang 6 negeri. Dan itu juga berlaku. Itu juga berlaku. Saudara lihat sendiri waktu di ada satu gambar wakil rakyatnya. Dia dekat dengan tempat petiwang. Bank. Dia konon seolah nak ambil wang. Tapi dia kata kita tak dapat nak bagi lagi sekarang kerana pertukan pusat tak hantar lagi. Dia wayang macam tu. Lebih kurang begitu, saudara. Itu gambarannya, saya rasa. Jadi sebab itu anak-anak muda nampak gayanya tak ambuh lah katanya. Jadi kenapa tak ambuh begitu? Kerana mereka merasakan tak mau dikecewakan untuk kali ketiga. Satu. Yang kedua, mungkin juga kali ini macam Saudara Zamir kata tadilah. Buat macam mana pun kalau yang Datuk Samsuri dia kekal lah sebagai menteri besar. Menang kalah pun dia kekal menteri besar. Cuma mereka mengharapkan dengan doa agar ahli parlimen daripada Kemaman ini yang dicalonkan oleh UMNO Barisan Nasional tidak mengulangi apa yang berlaku terhadap ahli parlimen Ketereh. Itu cerita dia. Dan saya juga yakin Saudara Muhammad, tentulah anak muda hari ini juga bila mendengar perbincangan di parlimen, besok hari terakhir parlimen rasanya. Besok? Besok hari kita bagi. Dan saya melihat sepanjang hari tadi tak ada pun bagaimana menangani masalah rakyat yang menghadapi banjir, tekanan kehidupan. Saya duk tengok, saya mengharapkan ahli parlimen veteran. Iaitu Syahidan Kasim. Dah jadi macam Pak Lawak pula. Sedih lah. Sometimes jadi become a clown in the parliament. Jadi sedih. akhirnya harapan rakyat dikecewakan. Sebab itu saya bercakap berkali-kali, Muhammad. Saya cakap berkali-kali dalam live saya. Pilihlah wakil rakyat yang benar-benar membawa suara anda. Kan? Tapi kali ini ada pertemuan 2 orang. Bukanlah saya nak berat sebelah, tidak. Kan? Tapi dapatan saya bahawa warga yang berusaha untuk saluran 1, 2 dan 3 yang dikatakan orang tua-tua yang mulut hijau, herut, tak? Tak mau memilih PAS apa semua kena sembuh dengan pimpinan dari Parti PAS. Saya rasa tak sepatut begitulah. Haji Hadi je cakap tu. Saya tak, kalau boleh tak nak sebut nama. Saya minta maaf lah. Cara geram sangat. Zamir ni begitu. Saya kalau boleh saya beri bayang begitu. Saya rasa semua faham. Jadi bila mengatakan bahawa pengundi-pengundi yang di saluran 1, 2 dan 3 tu yang pengundi yang berusia tua. Jadi mereka dianggapkan sebagai orang tua mulut hijau herut. Saya tak kalah begitu. Adakah dia masih muda? Itu masalah dia. Adakah berkata kepada dirinya? Ya. Dia dah muda.
daripada apa-apa yang selalu kat oleh pegawai mereka di peringkat daerah mereka kan, daripada parlimen. Jadi sepatutnya bila pergi ke dewan itu mereka menyuarakan harapan rakyat. Itu sebagai slot ni lah. Okey. Tetapi berbalik tentang kedudukan, jadi sebab yang saya katakan tadi anak muda. Anak muda di Kemaman ini nampak gayanya sudah pun beralih selera. Jangan marah pada saya. Ini realiti. Waktu kita kalah dulu pun saya katakan kita kalah. Jangan marah dengan saya. Sebab saya memilih jalan untuk, kalau saya beri pencerahan. Kadang-kadang teman-teman yang menyokong calon-calon tertentu marah kat saya. Sebab bila saya beri laporan kononnya negatif lah. Kata, tidak, saya beri laporan sebenarnya. Kita beritahu Apa yang yang kita betul. lihat di lapangan. Ya, dan saya melihat bahawa yang paling penting sekali kita dalam mengalami suasana 32-0 itu hari kerana ukhuwah perpaduan di kalangan pimpinan di peringkat Dewan Negeri ataupun Parlimen itu sendiri dulu agak longgar. Kan? Tapi hari ini saya nampak dari segi ukhuwah perpaduan dengan hadirnya calon yang terbaik dan mereka pun tak ada lagi nak berbalah-balah. Sebab UMNO ni kadang-kadang Saudara Zamil Betul. ada masalah. Ada masalah kadang-kadang. Ada Yang ni dah macam no comment lah. tu. No comment. Ah. Tak ada lagi saya dengar. Inilah pertama kali saya dengar pihak Barisan Nasional pun memuji pemilihan calon ini. Dan pihak sebelah sana pun kagum dengan calon kita. Dia tak ada isu. Tak ada isu nak cakap kata dia kona ke, dia curi ke, dia mengorak bini orang ke. Tak ada ruang saya tengok. Tak betul, tak ada ruang. Ya. Tak ada ruang. Jadi makna kata di sebelah sana sebenarnya banyak ruang. Ya. Tetapi kita pun dah sekarang tak attack secara direct kita biar pihak pengundi Kemaman Yang memutuskan. Betul. So balik pada Mohaimin saudara daripada Alustar sanggup datang naik bas segala menghabiskan waktu meninggalkan anak dan isteri di rumah bukan nak berkempen turun naik gelanggang, tidak. Saya untuk membuat satu kajian untuk dilaporkan kepada pelai-pelai kita ni. Boleh bagi laporan ini dapatan saudara. Sebab saudara saya dengar dia pergi ke kawasan-kawasan pengundi bukan Melayu pada juga tak? Jadi saya buat laporan. Jadi bila kita tengok anak muda hari ni kan, bila kita tengok sesi dalam parlimen tu hanya bergaduh. Perikatan Nasional ni PAS ni hanya bergaduh, mengata orang bergaduh, tak ada yang untuk membela nasib rakyat ni, tak ada. Jadi anak muda ada boleh fikir dah. Takkan ahli parlimen mewakili kami ni hanya nak bergaduh di dalam dewan, nak minta duit, nak tengok orang mati, nak tengok pergi penuri. Takkan yang tu. Sepatutnya mereka kena bawa isu rakyat setempat ke parlimen. Tengok kamera. Sebab tu anak muda hari ni saya tengok mereka dah kembali sedar. Contoh PAS cuba mengisu AMDAP. Padahal anak-anak muda ni mereka tak tahu sebelum ni PAS 4 kali pilihan raya dah bekerjasama dengan PAS. Masa tu halal, halal boleh. Waktu tu DAP dengan PAS ni Boleh. dah Boleh, 20 tahun dah, boleh. 20 tahun dah masa tu. Jadi bila hari ni mereka sedikit demi sedikit tahu sejarah, maka kita tengok anak muda, insya-Allah anak muda akan kembali menyokong Barisan Nasional. Dah artinya anak-anak muda tidak boleh lagi didogmakan atau didongenkan dengan isu-isu antara kerjasama UMNO dengan DAP. Tak ada isu lah. Ada isu. Kan? Sebab kali ini PAS juga pernah bersama-sama dengan DAP. Dan satu lagi, contoh baru ni Sanusi. Dia hadir ke Kemaman, dia kata Ya Amat Muhammad Datuk Seri Sanusi. Datuk Seri Sanusi. Dia hadir ke Kemaman, dia kata apa, tak boleh baca doa Qunut Nazilah. Padahal saya semayang di Masjid Seberang Jaya Pulau Pinang. Dalam khutbah cakap pasal Palestin. Doa pula, doa khutbah tu. Doa untuk Palestin. Lepas tu Qunut Nazilah lagi. Ini negeri DAP. Lepas tu lah di masjid tu bendera Palestin keliling banyak. Yang saya terkejut. Dia kata di Pulau Pinang tak ada pasang bendera Palestin. Ini satu tomahan. Tomahan mengatakan Bukan baru ni di Pulau Pinang ada dandut macam joget-joget. Baru di Pulau di Pinang Bacok Kelantan. Bacok tu di Kelantan ke di Penang? Kelantan dan bukan. Kelantan. Jadi berlaku di negeri PAS bukan DAP. Betul tak? Betul. Jadi ini yang kita kata anak muda makin hari makin terbuka mata mereka melihat yang mana intan, yang mana kacau. Macam ni lah bang. Saya tambah sebab kita pun daripada Kedah. Dia betul. Saya kebetulan saya diapit dua-dua dari Kedah. Dia cakap-cakap dialog dah ada dialog. Dia betul tuan-tuan. Cadangan ataupun niat murni yang amat berhormat Sanusi untuk menutup judi-judi haram yang berlesen itu bagus. Niat dia baik. Betul. Tetapi saya nak nyatakan di sini dan saya percaya ramai boleh akui
bahawa lepas dia tutup tu, keesokan hari ni, sebut masa dia tutup tu ada 100, lepas dia tutup tu ada 2,000. Saya nak jantakan di sini bang. Ya. Sekarang ini judi haram, nombor ekor, apa-apa jenis judi di Kedah sangat-sangat banyak. Sehingga kan pihak berkuasa, saya dipahamkan pihak polis di Raja Malaysia Bukit Aman terpaksa berkampung di Kedah untuk membenteras judi-judi ataupun nombor-nombor ekor, kedai-kedai nombor ekor haram bercambah. Sebab lesen dah tutup. Betul. Tetapi kaedah cara Sanusi buat itu sepatutnya berbincang dahulu dengan pihak berkuasa. Jangan pandai-pandai sebab mereka ada jalan-jalan tertentu, pihak berkuasa, polis di Raja Malaysia, Bukit PDRM ke SPRM, mereka tahu bagaimana nak mengatasi benda-benda ini. Tapi you tutup lesen itu, okey, you tutup. Tapi besok dia buka di tempat lain yang tanpa lesen. Ya, tapi saya ingat tadi isu itu saya nampakkan di Kemaman tak jual nampaknya. Tidak begitu. Yang apa yang mereka suarakan saat ini di Kemaman, saya pun ketawa juga kali ini. Ya. Sebab isu tak banyak. Betul. Nak kata isu AMDAP pun salah satu dua tempat saya bercakap. Dan masalah di sini mana ada DAP. Ada. Ada pun saya rasa boleh kira dengan jari. Ada pengundi-pengundi Melayu ada. Betul, 7,000 ada 7-8 ribu, tetapi dipahamkan MCA dah ambil alih. Ya. Dah turun daripada hari penamaan calon sehingga hari ini. Saya nak tambah sikit bang. Ya. Untuk sahabat-sahabat di luar sana yang belum lagi datang Ya. ke Kemaman. Keadaan di sini sejuk, tenang. Ya. Ceramah-ceramah pun ada di beberapa tempat tertentu dan keadaan ceramah ataupun pilihan raya ini sangat-sangat tenang. Betul. Sangat-sangat tenang. Mungkin cuaca. Betul. Mungkin cuaca. Dan keadaan kempen daripada rumah ke rumah tetap berjalan. Tapi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang ingin datang, yang nak membantu, terutama sekali daripada Barisan Nasional, MCA, apa semua, boleh dialu-alukan datang. Ya. Sebab kita ada lagi 2 hari. Ya. Tuan-tuan boleh datang sebab sini bas ke, taksi ke, Grab ada. Ya, saya tengok tadi because sekarang ni hari ini ceramah perdana yang besar hari ini di Cukai lah. Dicukai Di bersama Gelegar Perdana lah. Menteri. Bersama Perdana Menteri yang mega ya. Yang lain saya nampak tak ada. Malahan semalam kemarin Jeneral Panglima Perang daripada Perikatan Nasional turun. Tapi balik awal. Saya minta maaf lah sir. Betul. Kalau ada pun ceramah-ceramah tu, yang kehadirannya, saya hadir 2-3 Adakah tempat. mereka begitu confident, Pak? Saya tak nampak because saya rasa ada pertama kali betul saudara Zamir mengatakan tadi cuaca. Cuaca. Kerana siapa nak pergi datang duduk bawa kemah dengan ribut hujan. Ya, sebagainya. hujan ada. Bukan. Jadi Boleh dikatakan saban hari hujan. Ya, hujan malah nak keluar satu. Yang kedua, saya ingat topik yang mereka utarakan sepanjang kempen-kempen ni tak ada kempen yang menarik. Tapi kemarin pelik bin Ajaib, Ya. pengurusi Perikatan Nasional yang juga Presiden Bersatu, Ya. yang saban hari ahli parlimen ni duduk keluar, tetapi dia bagi keyakinan. Adakah ini keyakinan palsu ke, retorik ke, ataupun baral ke? Sebagaimana saya katakan selalu, politics is the art of deceiving. Okey. Satu pencaturan minda. Konon-konon nak mencaturkan minda rakyat Terengganu supaya yakin. Saya tak nampak begitu. Dan nak habak kata Samsuri bakal Perdana Menteri. Itu yang sebenarnya Menteri ke sebelah. pengumuman benda begitu diketawakan oleh warga Dan Terengganu. dia tahu sekarang ini berlaku gelora yang melodak dalam Bersatu. Gelombang. Ya. Yang mana saya dipahamkan ada akta baru dalam Bersatu. Terbarulah dalam 2-3 hari lepas. Isteri pemimpin juga berkuasa dalam parti Bersatu. Hebat. Dalam parti Bersatu dia boleh. Dulu mereka gelarkan kepada orang lain. Ya. Sekarang terjadi pada mereka. Dan dia akui sendiri dalam satu penggulungan. Ya. Bini saya bagi tahu, arah suruh saya. Campur tangan. Jadi ini apa? Ni ahli Bersatu tengok. Adakah masa dia jadi Perdana Menteri? Oh, itu dia. campur tangan? Saudara, dua-dua Adakah- dia sebut adakah isu itu? tu kelang kabut, dua-dua nak balut. Tenang saudara. Tak, sebab Ya. dia juga Ya. adalah pengurusi Perikatan Nasional. Ya. Calon daripada Kemaman ini, Ya. calon nombor 2 ini juga jawatan kuasa kepimpinan Perikatan Nasional. Betul. Jadi tuan-tuan anak muda di luar sana tolong boleh
boleh bayangkan, boleh fikirkan sendiri. Ni dah nampak macam kartun lah. Dan sebab itu saya katakan bahawa isu dah mula berkurangan sekarang ni. Isu ni bayangkan hanya dari Kuala Lumpur melontarkan. Dia sendiri tak turun. Tak ada. Sebab mungkin dia kecewa sebab hari ini mahkamah tinggi telah pun membuat keputusan bahawa beliau tidak boleh memperolehi kembali pasport ataupun pasport antarabangsanya secara kekal. Boleh, saya nak perbetulkan sikit sebab saya tengok ada teman-teman dalam media sosial mengatakan beliau gagal untuk mendapatkan pasport. Tak betul. Dia dapat. Kita kena betul. Dia mahkamah memutuskan sementara untuk dia berada 15 Januari. pada 15 Januari dia kena pulangkan balik. Tentulah ini mengecewakan dia. Tapi Kan? jangan dia hilang macam menantu dia. Sampai hari Adakah itu balik. mungkin dia nak pergi cari menantu dia kat abang, bagi peluang lah. Ataupun bini rindu. Saya tak mau membuat andaian yang sebegitu. Sebab dia kata dia nak bercuti. Memanglah orang kaling-kaling ni, orang kayangan ni Tuan Zamir. Ya. Bayangkan mereka duk riuh rendah. Apa duit jatuh boleh pergi luar negara. Dan itulah keadaannya. Hebat. Saya kata mereka punya wang, rakyat marahan. Kaya. Bila sampai hujung tahun, kadang-kadang bergelumang dengan suasana banjir, kehidupan ekonomi yang mengudum. Tapi mereka yang punya wang nak bercuti. Kalau bercuti bukan sikit, ramai katanya. Kalau Kita ni di Kedah Pantai Merdeka lah. Hatu lah mampu. Kedah hatu dekat Pantai Merdeka. Tak boleh pergi London. Tapi mereka yang bercuti sampai ke London, nak bercuti sampai ke Paris, tak apalah. Itu bukan kita persoalkan, tapi artinya membayangkan bagaimanakah way of life, cara hidup mereka. Sebab itu mereka belum-belum nak cari jawatan. Oh. Kalau ada jawatan tu boleh itu yang kena Tuan Ibrahim kata sakau. Saya tak berkomen bab itu saya, tapi bila dia bagaimanapun mahkamah pun nampak gayanya berbesar hati untuk memberi ruang untuk dia bercuti. Satu lagi dia pun nak pergi pasal dia punya sakit perubatan dia. Tak perubatan bagi saya tak ada masalah. Dulu pun dia buat. Kadang-kadang ada Singapura, doktor nak boleh datang dari Singapura. Boleh datang. Ya, itu bukan alasan bagi saya. Tapi kalau mengatakan itulah keadaan saya tak mau nak Kita fokus ke Maman. Yes. Kita Jadi fokus ke Maman. sebab itu saya kata di Kemaman ini isu telah pun tiada. Kuranglah bukan tak ada, langsung ada. Tapi saya dengar kabar-kabar angin Ya, ya. mengatakan jika Datuk Seri Sam ini menang, kemungkinan besar orang lain akan ganti Menteri Besar. Pun saya Ini terdengar lah. ya itu kabar cakap angin. lah. Saya agar Saudara Mohamed, kita ni warga internet, kita warga tuber ni sepatutnya memberi laporan. Tak boleh hanya sekadar dengan cakap-cakap begitu. Biar ada berfakta. Tapi yang jelas saya punya ini andaian. Kena mengaku bahawa kita kata ini andaian kita bahawa kita merasakan apakah ada krisis dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Meletakkan Datuk Seri Samsuri Ahmad Mohamad Datuk Seri Samsuri bertanding di Kemaman ini, apakah merupakan satu ujian yang getir untuk Samsuri kerana beliau sedang merangkak untuk menaiki hierarki tangga kepimpinan lampas. Mungkin. Jadi kalau kemenangan itu boleh melayakkan beliau. Mungkin. Okay. Tapi kalau tak berjaya, maka dengan sendirinya dia akan pace out. Dia akan tersingkir. Barulah apa yang dikatakan Saudara Mohamed tadi. Kalau dia kalah, bahawa dengan sendirinya warga PAS di Terengganu juga akan berusaha untuk menolak mereka. Saudara Muzammil, Saudara Zamir, Saudara Mohamed, Kemaman ini dia agak pelik. Ini dapatan saya. Warga Kemaman dia pertama-tama isu paling penting adalah dia isu orang luar, orang dalam. Okay. Anak tempatan dengan orang luar. Ini masalah sekarang ni yang menjadi pertikaian. Sebab itu mereka mengatakan bahawa ini calon daripada UMNO Barisan Nasional ni orang luar. Tapi mereka terlupa dalam waktu mereka melontarkan kata begitu telah dijawab oleh anak-anak muda bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dia adalah anak besut yang membesar di besut, yang berkhidmat di besut. Jauh sangat macam mana nak besut nak serve rakyat di Kemaman. Bandar Kelantan. Jadi sebab itu saya kata kalau ini, sebab itu saya itu berkeyakinan sebab ada agenda-agenda tertentu. Satu. Tetapi saya boleh sahkan, Ya. calon kita ini, dia dilahirkan di Besut. Ya. Hanya usianya Satu satu tahun tahun. saja. Dia pun umur 1 tahun. Lepas 1 tahun dia berada di Kemaman. Betul. Itu bezanya sebab Itu mereka beza. cuma nak mainkan isu itu. Tapi sekarang ni orang Tengah tak boh lah cerita tu. Biasa tak boh. Saya pergi juga ke kawasan pantai. Kawasan pantai ini di Kemaman ini di Kijai pun ada pantai, ya. Di Kemasik juga ada pantai. Ya. Rupanya kawasan Kemaman ni dikelilingi oleh pantai Saudara Zamir. Yes, betul. Jadi rakyat memanglah cukai ni semua kita tahu bagaimana derita rakyat nelayan. Sekarang mereka sudah masuk musim monsun. Monsun timur laut mereka tersadai lah 3 bulan. Betul. Dengan tanpa ada pendapatan dan sebagainya. Dan saat ini pemimpin yang mana punya wang mereka berada di luar negara.
rakyat masih lagi dalam diselubung ini derita. So, apakah kenapa mereka tak mau menyantuni? Bukankah Menteri Besar sekarang ni yang juga calon ni, waktu banjir besar tahun lalu dia berada di kampung dia, tak silap? Ya, bukan di kampung. Di mana? Tak, saudara. Salah tu saudara. Saya rasa dia balik kampung di Tak, Australia bukan. ke di New Zealand? New Zealand. Dia bercuti. Tak ada Bukan balik kampung. Bukan, saudara Damai. Kita kena bagi pencerahan pada kawan-kawan Tak, kita. saya dengar dia ada kampung di New Zealand. Tidak, Jadi waktu banjir tu dia balik. Tak, di sini saya katakan, masa rakyat di Kemaman ini tidak boleh lupa. Mereka tak boleh lupa bagaimana di saat kami Dan sekarang memang saya tambah sikit, saya potong sikit. Rakyat di Kemaman sudah ada contoh. Ya. Dua orang ni, dua calon ini boleh dibuat contoh. Satu, contoh itu iaitu ketika banjir besar tahun lalu, Ya. calon yang sama, nombor 2, berada di New Zealand. Calon nombor 1 berada di Kemaman. Bersama rakyat. Bersama rakyat. Itu fakta yang fakta. Itu fakta. Itu fakta yang tepat. Jadi sebab itulah rakyat di sini dapat mengukur. Apakah boleh kami mendambakan? Apakah kami boleh mampu untuk memperolehi seorang pemimpin yang konon-kononnya untuk kami. Kalau di saat bila waktu banjir pun, bukan tak tahu, dia tahu. Kabarnya saya difahamkan. Datuk Najib pernah ada di Amerika. Tengah main golf di Hawaii. Main golf. Dan bergegas balik. Bergegas balik. waktu Terus isu ke Kelantan. Di Kuala Kerai. Randuk ayak banjir. Di Kuala Kerai. Isu Kuala Kerai. Betul. Terus balik ke Kelantan dan menangani rakyat. Tapi yang ini tidak. Ini bila Dia orang bagi habis tahu, cuti ya. dia kononnya, bak kata saudara Lokman Adam, dia kata dia mula-mula sewa kereta kecil. Kerana nak ingat nak sewa kereta besar nak balik ke airport. Rupanya tidak. Memanjangkan cutinya sana. Dan rakyat melihat benda begini. Dan ini juga saya, itu kata Lokman Adam lah, bukan kata saya. Tapi saya, ada bukti. Ya. Dia berada di sana tu bukti. Ya. Dia nak bercuti ke London ke Hawaii ke Papua New Guinea, ikut suka dia. Ya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, ketika negeri anda ditimpa musibah, selalunya lah. Ya. Pulanglah segera. Ya, itu persoalannya sekarang ni. segera. Di saat rakyat memerlukan sentuhan pemimpin mereka. Janganlah rakyat saat itu rakyat dinafikan, khidmat. Saya begitu. Itu yang saya dengar bila saya berada di beberapa kawasan yang memang sentiasa terdedah pada banjir. Yes. Lebih-lebih lagi di kawasan Air Putih. Air Putih. Air Putih itu memang kawasan yang rendah sikit. Ada juga kawasan Felda yang tinggi. Dan saya juga tadi dapat berbual dengan Datuk Sabrici. Memang tidak dinafikan 5 kawasan Felda masa-masa yang lalu tu mungkin ada permasalahan. Mungkin ada penjelasan yang tak sampai kepada mereka. Yes. Membuatkan mereka berjauh hati. Tapi kali ini, ialah chairman dia sendiri turun. Orang Kemaman. Orang Kemaman. Dan dia pernah jadi wakil rakyat di sini. Dan tentulah saya rasa sudah pun membuat, seperti saya kata tadi, ada peralihan yang membuatkan mereka semakin gerun. Suasana sekarang ni. Tapi bagaimanapun, undi itu rahsia. Yes. Kita tunggulah juga pada 2 Disember nanti. Yeah. Bagaimanapun, saya merasakan bahawa suasana hari ini sudah nampak sinar perubahan. Di sebalik mendung yang menyelubungi pantai timur, saya nampak bahawa suasana mendung itu akan berarak. Tempat sini kita Ada sinar di ketinggalan hujung cahaya. hampir 27,000. Betul. Tetapi kita punya general ini sanggup sahut cabaran untuk memastikan suasana selubungi itu apa? Sinar itu ada. Tak bisa maka bendung pun berarak berlalu. Maka akan hadir sinar pelangi. Bagi saya lah. Dia kena bahasa-bahasa sikit saya. Malah saja sebab kata Norati betul ya, amat sedih lah. Jika bila rakyat ditimpa musibah, tapi pemimpin tak beri perhatian kepada rakyat. Ini keadaannya saya. Saya berbeza macam malam tadi, kita live malam tadi saudara Datuk Belasani. Dia kata di saat beberapa negeri dilanda banjir, walaupun yang amat berhormat presiden kita, Presiden kita di saat Datuk Zaid Hamidi dalam tak sihat, tapi beliau melakukan pentadbiran dari rumah. Arahan dari rumah, bertanya khabar, bagaimana keadaan, nadma macam mana, persiapan macam mana. Tak, satu lagi bang, saya selit sikit. Saya cakap pasal Datuk Zahid. Kita haraplah kemenangan ini akan menggembirakan dia. Ya. Keadaan dia sakit. Suntikan yang lebih baik untuk dia kan. Satu hadiah
Ya. Dan saya merasakan sebab dia Saya percaya dia tak sabar untuk datang ni. betul dia nak datang. Terutama sekali malam ini. Saya difahamkan bahawa dia nampak, tapi amat Perdana Menteri tak tahulah, mungkin kalau dia degil dia datang juga, saya tak tahu. Sebab kita tak ada di sini. Saya tapi bagaimanapun kabarnya yang amat Perdana Menteri tak bagi dia keluar. Sebab Perdana Menteri kata, you duduk rumah dulu, dia selesai, relax dulu apa semua. Tapi jiwanya, hati dia mahu bersama dengan rakyat. Saya bukan nak memuji dia kerana dia presiden saya, tapi saya kata yang benar tetap benar. Semalam saya berjumpa setiausaha politik Yang Mak Timbalan Perdana Menteri. Beliau kata Datuk Seri Ahmad Zahid walaupun sakit nak buat kerja juga. Betul. Saudara Jamal lah. Tak buat kerja juga. Saudara Jamal. Saudara Jamal. Betul. Dia ada buat sini. bahagian apa-apa. Dan ketumbukan daripada pejabat Timbalan Perdana Menteri, ketumbukan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turun all out semua untuk memerhati. Dan saya dipahamkan bahawa sama ada di Kelantan, sama ada di Kedah, tak tahu Abang Muhammad, saudara Datuk Zamil, begitu juga di negeri yang ada banjir, sentuhan walaupun dari rumah, sentuhan tetap ada dan arahan-arahan ada supaya agar bantuan. Rupanya dia dah buat siap-siap lebih awal untuk menghadapi suasana banjir. Kawan ada Dan pengalaman. pegawai beliau pun ada di sini. Ya. Memantau. Pengalaman sebagai Timbalan Perdana Menteri sebelum ini. Ya. Dia ada pengalaman. Dia ada pengalaman. Sebab itu sekarang ni nampak. Kerana itu contoh saya Ya. bagi. Pengalaman-pengalaman ini dia juga ada pada Datuk Aziz Rahim. Ya, Ahli Parlimen Baling sebelum ini. Tapi bila Baling apabila jadi Kepala, ya. banjir besar baru ni, orang ataupun rakyat pergi cari dia. Tetapi dia kalah ketika ini. Oh ya, sekarang ni baru ni. Baru ni. Ya. Dia Macam mana kalah. dia nak bantu? Dia tak cari ahli parlimen baru, dia cari yang lama. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa waktu pentadbiran dia atasi dengan baik. Ya, itu sebab tu kadang-kadang waktu pemimpin memerlukan sentuhan anda. Memerlukan sokongan anda. Anda menghilangkan diri. Tapi bila anda disapa oleh bahaya, ada bencana ke, anda tinggalkan pemimpin yang sentiasa bersama dengan anda. Tapi macam mana apa berlaku di Baling tu, saya mengharap tidak akan berlaku di Kemaman lah. Bukan? Sebab ini kita ada bukti nyata banyak. Cuma saya tengok tadi Ketua Pergerakan Pemuda is all out. Dan satu benda yang amat menggembirakan saya, terbukti kali ini pemimpin-pemimpin dalam 17 parti-parti Komponen. parti-parti perpaduan. 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 Semua turun. Alhamdulillah. So, kecuali presiden saya lah. Presiden kita lah, dia tak bersihat kan. Itu pun Datuk Seri Ibrahim tak bagi turun. Tapi lain semua hadir. Malahan, walaupun ditahan, Sesi Agung di AP pun nak turun juga. Sebab dia merasakan, sekarang ni, you dengar apa kenyataan daripada Anthony Loke. Saya terkejut juga semalam. Kenyataan dia, bila dia mengatakan, kepada ahli-ahli DAP, if you cannot toe to the line, kalau tidak boleh bersama dengan kerajaan, please get out. Garang. Saya kata garang ni, saya kata artinya Dia tegas. Ya, satu dinamika baru sudah berlaku dalam gagasan Madani ini. Ya. Cuma yang saya melihat, sekali lagi saya nyatakan, Saudara Zamir, apa yang berlaku di Parlimen sejak daripada hari Isnin. Hari Selasa tentulah dia kena belasah teruk. Kan? Dari Selasa tu bila mereka mengata itu dan sebenarnya, akhirnya Datuk Seri Ibrahim jawab sunyi sepi. Sunyi sepi. Dan tiba-tiba hari Selasa juga, which is semalam lah. Semalam. Tiba-tiba tanpa saya mendengar sebelum itu dia kata, kalaulah saya nak menyeberang, nak menyokong kerajaan Datuk Seri Ibrahim, mesti ada 30 juta. Mana 30 juta? Tiba-tiba dia bangun semalam, saya dengan ini saya mengumumkan menyokong kerajaan Datuk Seri Ibrahim. Saya terkejut lah. Sebab dia sebelum itu dia dengan lantang. Dan sebab itu dia di kalangan ahli-ahli parlimen yang bersama-sama dengan Perikatan Nasional, sebab itu mereka mengatakan kami terluka, kami kecewa. Mereka tak sangka. Tapi Mereka tak dia sangka. buat benda tu demi rakyat. Ya, pada dia Demi itulah. mahu bawa peruntukan pembangunan di kawasan Dia beliau. kawasan. Sebab itu warga di Bukit Gantang, ahli-ahli PBM lah. Tapi boleh tak kita katakan ini kifarah bang? Itu yang Ini saya kifarah. Dan mereka ini, terutama sekali ni yang Bukit Gantang, dia daripada Barisan Nasional sebelum ini. Ya. Begitu juga yang lain. Yang lain mereka kata, mereka datang pada kami. Waktu 17 orang, 16 orang keluar daripada Barisan Nasional. Sehingga kan mereka desak yang keluar tu. Presiden kita letak jawatan, bercuti dan sebagainya. Sekarang ni, saya nak minta lah kepada ahli bersatu. Desak presiden kamu letak jawatan. Desak. Betul. Ini semakin hari
saya takut macam yang berhormat kita punya sahabat Abdullah Sani cakap, bulan 11, bulan 12 ni takut tinggal batu nisan ni. Oyuk. Royuk. Jadi kamu desak sebab kalian juga pernah desak Presiden UMNO apabila seorang ahli parlimen dicuri. Diberi jawatan. Dulu, dalam skip of thing. Yes. Ya, Diberi jawatan sampai tak ada jawatan, wujudkan jawatan. Duta khas di Timur Tengah, dia pergi negeri mana? Saya tak faham, saya cek juga. Adakah dia pergi ke Afghanistan, ke Yaman, ke Palestin ke apa? Tak ada juga. Timur Tengah. Sampai wujudkan jawatan-jawatan demi nak tarik untuk memastikan sokongan. Dan sekarang ini, saya nampak tak sampai 5 tahun, tak sampai 4 tahun. Kifarah itu. Dalam bahasa kampung kami, Tuhan bayar cash. Ya. Dan saya melihat itulah keadaannya. Itu kifarah. Yes. Mereka yang berdosa itu pasti akan ada dia punya balasannya. Sebab mereka sikapnya bukan apa, sikap mencuri. Sikap ini khianat. Oh, bukan saja curi duit. Oh, dah. Dengan orang-orang dia curi. Yang menariknya bila dia umum tak mau mempertahankan jawatan, tak ada siapa nak pergi teriak naik atas pentas. Kalau zaman Tun Mahathir dulu, ada kasut. pakat naik, pakat riau. Patah kasut, patah kasut. Riau. Ya. Wah, riau. Setara riau Tarik tu balik. jerit dia, riau. Menangis. Tak kata. Jangan guna bahasa Kedah dalam. Dia Nangis. Menangis. Riau tu maksud dia nangis. Tak, waktu ketika tu siapa yang menangis di atas pentas? tak nak siapa pun. See the camera. Ya. Saya tengok ratapan kasih dia kata anak muda menanggung rindu orang tua yang makan hati. Itu dulu. Tapi sekarang ni anak muda mengandung rindu, mereka rindu untuk kembali pada UMNO Barisan Nasional. Itu yang tepat. Dan membuatkan orang tua yang seorang yang makan hati. Tak begitu ratapan kasih. Bila seorang bergelar kira Tok Guru lah. Ya. Kan? Bila cakap orang tua tak kerti bahasa ni, mak bapak kita pun orang tua. Jadi kita sebagai anak ni terasa lah juga. Ya. Jadi takkan kita nak pilih siapa lagi. Ya. Jadi Tengok kamera. Jadi orang Kemaman lepas ni anak-anak muda Kemaman kena fikir. Ya. Takkan kita nak pilih orang yang mengeta kat mak bapak kita. Yalah dia kata orang tua tak kerti bahasa kan. Jadi pandangan saya orang Kemaman, anak-anak muda kali ni insya-Allah dia akan pilih Barisan Nasional. Saya nak mengambil kesempatan lah ucap terima kasih. Saya tengok sahabat-sahabat kita hantar gambar apa semua, puteri, pemuda, bahagian-bahagian negeri-negeri datang membantu. Ya. Padahal saya percaya calon ini ada di kalangan kita yang tak pernah jumpa pun. Betul. Dia tak pernah jadi perwakilan UMNO pun. Tetapi inilah kelebihan dia. Makna kata kita buka minda. Kita boleh pilih calon macam semalam sahabat kita Datuk Tiger beritahu. Kita pilih kepimpinan, kita pilih calon di Cameron Highland. Betul. Datuk Ramli. Yang kita tak sangka pun bekas pegawai tinggi polis Ya. jadi calon. Cameron Highland dia bahagian Dia bagian apa Bentuk. ini bentung. yes. Faham. Jawatan kuasa bahagian bentung pun tak kalang kabut, tak cemburu, tak sakit hati, malah tolong memastikan calon itu menang Dah menang besar. dan menang besar. Dia bukan di kalangan. Makna kata ada setengah kawan-kawan kita kata UMNO Barisan Nasional kepung. Nak kita saja nak jawatan kita saja nak jadi calon. Calon ini bukan ditentukan oleh bahagian atau kita boleh hantar nama. Tapi bijak pandai kepimpinan kita di peringkat atas, presiden, naik-naik presiden, mereka akan memikirkan. Presiden kita akan fikir di luar kotak. Ya. Di luar pemikiran yang kita tak sangka. Abang pun tak sangka. Ya. Kata general bekas panglima angkatan tentera ni. Saya terkejut. Jadi sekarang ini kebanggaan rakyat. Saya tak pernah dengar lagi dia orang cakap calon ini kebanggaan orang besut. Tak dengar Tak. Sebab dia dibesarkan bapak dia, tok nek dia, sepupu sepapat dia dan bapak dia dikebumikan di sini. Ya. Di Kemaman. Dia tak dikebumikan di Besut. Ya. Makna kata mereka macam anak saya, cucu saya pun bersalin ataupun dilahirkan di Australia. Ya. Tapi takkan nak cakap kata cucu saya orang Australia. Ya. Betul tak? Ya. Jadi makna kata di sini ini kebanggaan orang Kemaman. Ya. Makna kata sekarang terletak pada orang Kemaman untuk membawa pada saya ni Intan berlian Betul. ke Putrajaya. Ya, saya merasakan dalam suasana begini, memang warga Kemaman begitu berbesar hati kali ini. Yes. Kali ini agak berbeza saya rasa. Dan inilah yang selalu
Datuk Seri Presiden UMNO mengatakan bahawa UMNO sudah mengalami era baru, dinamika politik. Sebab itu sekarang ni pimpinan-pimpinan di luar sana duk balun dia bergerak-gerak sebab ada beberapa perubahan yang sedang Betul. dilakukan. Banyak perubahan. Banyak perubahan Banyak yang akan perubahan. yang dilakukan ya. Secara saya menyantuni teman-teman kita yang hantar apa semua ya. Dia saudara Sungai Muara dengan Datuk Zamir padu mantap info yang terbaru. Betul. Dan saya Panglima. bagi saya selain kita memberi info, kita juga memberi pencerahan apa yang berlaku di Kemaman. Saya berasa bertanggungjawab kepada warga yang melayar AHF. Dah, abang saya tambah, saya nak ulang sekali Ya, lagi. Sebab ini calon sahabat-sahabat terutama sekali penduduk pengundi 100 berapa ribu? 147,000. 147,900 pengundi di Kemaman. Ya. Inilah calon yang pertama kali yang saya tahu-tahu pilihan raya ni, saya bergelumang dalam politik ni. Pihak lawan puji calon ini baik. Ya, ya. Jarang kita dengar. Mhm. Jadi apabila pihak lawan, kepimpinan lawan menyatakan calon kita terbaik, Apa lagi? apa lagi penduduk Kemaman, pengundi Kemaman. Ya, Muhammad, apa yang nak buat? Dan ketika beliau berkhidmat sebagai general, waktu tu Muhammad, 2017. Muhammad, tolong tengok kamera. Jangan degil. Susah betul. Waktu nak tu kenal ni. tahun Ha. 2017 apabila sebuah sekolah tu banjir Ya. banjir menyebabkan laluan nak masuk sekolah tak boleh. Ya, ya. Jadi bantuan makanan tak boleh dihantar. Jadi general ni sendiri bersama anggota dia naik helikopter turun bagi bantuan. Tampak dia mata nak tengok ke Zamil. Apa dia tak Tu anak murid saya. bukan betul lah bukan kita bertanggungjawab pada kita punya pelayar. Depa pun nak tengok jauh yang kacau. Jadi Ya. kita tengok general ni pernah melindungi rakyat, Ya. pernah menjaga rakyat. Satu rakyat Malaysia ni, 33 juta rakyat Malaysia dia dah itu jaga. dia. Jadi bila dia jadi kalau dia menang sebagai ahli parlimen, insya-Allah saya yakin bukan saja Kemaman, satu Terengganu dia akan jaga. Secara berkempen ni, ruangan saya bukan untuk kempen. Saya kena bagi pencerahan ni, Saudara Zamil. Saya dapat gayanya. Ini saudara Kita nak bagi Muhammad. tahu, Ya, ya. Muhammad punya kepala otak tu, dia nak bagi gambaran Ya. bahawa calon kita ni adalah calon terbaik. Ya. Sebab kita nak tunjuk contoh apa calon ni. Selalunya macam kata Zamir Ibrahim, dia biasa sukan. Macam salah seorang kita punya adun di Kedah. Yang juga bekas pemain bola sepak kebangsaan. Ya. Badrul Bakhtiar. Jadi kita duk cerita ataupun pemimpin sebelah sana cerita kata kebaikan dia bawa nama Malaysia main bola. Dia tak ada rekod corner ke apa ke. Kita akui. Pihak yang lawan dengan dia, Pakatan Harapan tempoh hari pun lawan dengan Badrul Bakhtiar pun tak ada menghina dia. Sebab tahu dia berjasa kepada negara dan negeri Kedah. Ya. Begitu juga dengan calon kita hari ini. Tapi bezalah sikit. Tim bola tu akhirnya orang pun tak tahu. Bila orang tanya manifesto macam mana. Itu dia pening sikit lah. Dan Ya. satu lagi, sahabat saya Kapten Mahmud di Gubang Basu. Ya. Dia kata dia pernah bekerja dengan general bersara Tan Sri Effendi ni. Ya. Dia kata general ni dia tak sombong. Memang tak nak protokol, senang nak berurusan dengan dia, tak sombong. Dia kata sebelum ni orang lain bila ada pangkat tinggi sikit dia agak sombong, tapi general ni memang low profile. Ya. Walaupun dia seorang general. Itulah hebatnya general ni sampai dikabarkan General ni cakap orang putih semua angkatan okey. tentera ni bekas-bekas angkatan tentera ni kemungkinan besar akan memberi sokongan padu kepada beliau. Saya nak minta, walaupun saya bukan general ataupun bukan angkatan tentera ataupun lieutenant colonel apa pun, tetapi sebagai rakyat Malaysia, sahabat-sahabat, teman-teman saya, banyak bekas-bekas tentera yang berpencen maupun tidak berpencen. Orang ini kita boleh diberi tanggungjawab yang penuh untuk dia bicara bukan saja tentang rakyat di Kemaman, rakyat di Terengganu, tapi juga hampir pasti untuk bekas-bekas anggota tentera Malaysia. Jadi untuk itu, kepada anggota tentera, bekas anggota tentera, pesara-pesara tentera yang juga pengundi di Parlimen Kemaman, leceh sangatlah kalau tak bantu general kalian. Sangat-sangat rasa sedih, pilu kalau kalian tidak pula membantu kempen untuk teman-teman kalian di Kemaman tentang calon nombor 1. Sorry bang, saya kempen sikit. Calon nombor 1, calon Barisan Nasional, Raja Effendi.
Dan kemenangan Ya. Tan Sri Raja Effendi ini adalah satu penghargaan daripada bekas-bekas Angkatan Tentera kepada beliau jika dia benar. Jadi kalau saya selit Ya, sikit. boleh. Jadi kepada pesara-pesara tentera, usah bimbang dan ragu. Tak perlu lagi duk pergi jumpa tu General Ketereh tu. Di parlimen tak payah jumpa dia dah. Ini betul-betul generalnya. Yang mana Menteri Pertahanan ke silap-silap bang. Kemungkinan dia berada dalam kabinet. Kita tak kemungkinan. Ini betul-betul bukan cubaan. Ini betul-betul sebab ini bukan ni apa general yang cakap Inggeris pun Kalau tak reti cakap dekat pemberita saya tak pandai. I cannot speak English. Macam tu lah. I cannot speak English. You can talk to me at the Malay. In Malay. I can explain to you in Malay. Boleh macam tu. Tak ada masalah. Tengok Ismail Sabri di PBB pun dia cakap Melayu. Ya, betul. Tak, saya tengok macam catatan daripada Syahami Mak Yusof. Dia kata, warga Kemaman, perantau lah, baliklah mengundi. Tapi saya rasa mereka lenjan lah. Bila mereka telah ditipu kali pertama, kali kedua. Sebab itu kadang-kadang, saya merasakan bahawa bila kita bermain politik, jangan sekali kita mengutarakan pembohongan. Sekali, dua kali boleh lah bang. So you can cheat everybody once, but you cannot cheat everybody at all the time. Kata saya cakap orang putih lah sikit supaya orang Ketereh belajar. Kan macam saya jumpa Tok Mak Hassan tadi, kata Tok Mak Hassan macam mana tu? Dia kata yang dia terkejut sangat tu bila cakap pasal di parlimen lah, dia kata. Saya bagi tahu, dia kata, minggu ni punya perbicaraan. Bila dia mengatakan bahawa yang tarik balik tu. Sebab dia tuduh, dia kata Menteri Pertahanan tak berjuang langsung soal untuk nasib warga veteran. Tok Mat kata saya 8 kali bawa perkara dekat kabinet. Dia kata kenapa tak tunjuk pada saya? Saya kata ya Allah. Akhirnya bila 4-5 dia menang kali, Tok Mat Hassan kata saya tarik balik pula tu. Ya sebab itu saya merasakan sekarang ni penting warga Kemaman untuk memilih, dan saya cuma sekadar memberi pencerahan apa yang berlaku. Sebab tadi saya bersama dengan anak muda khususnya Puteri UMNO. Nampak gayanya mereka juga bergerak berterusan. Dan saya agak-agak begitu terharu dengan sikap daripada wanita Parti Keadilan, wanita daripada Parti Amanah. Mereka berkampung sebenarnya. Kita tak tahu. Membantu calon Barisan Nasional. Ya, kita cuma tengok surface. Datuk Zamir, kita pergi ke kawasan-kawasan PDM, kita tengok. Rupanya mereka menyusup. Waduh, hebatlah kali. Kali ini saya pilihan raya kali ini susupan para jalur JR di bawah pimpinan dari Datuk Noordin Ahmad. Begitu mantap, dan begitu juga saya berbicara dengan Ketua Pemuda 2 malam lepas. Kalau saudara boleh refer balik. Dan mereka memang all out kali ni. Turun dengan bala tenteranya. Saudara Azizul Mak Yusof, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya memberi pencerahannya. Jadi betul lah tu Saudara Mak Yusof. Saya mengharapkan agar perpecahan yang kita alami segera dihapuskan, agar apa yang kita belajar daripada berlaku di Palestin. Besok insyaAllah saya akan memberi pencerahan tentang gambaran-gambaran terkini tentang Palestin. Besok juga saya akan beri pencerahan tentang kedudukan, banjir dan sebagainya. Sebab saya ni Surah Osna Osama calon P040 bukan kaleng-kaleng punya orang dia tengok. Hebat. Osna Osma calon P040 bukan kaleng-kaleng punya orang. Segak Tansi, Effendi yang segak, tegap, berdiri, bijak, memberi komen. Apa lagi kata dia? Dia kata insya-Allah kemenangan. Saya mengharapkan agar warga di Kemaman khususnya. Ingatlah saudara, undi itu rahsia. Tapi sentuhan anda di kertas undi itu akan menentukan untuk nasib warga Kemaman khususnya. Warga Felda di 5 kawasan Felda. Kita mengundi calon nombor 2. Bererti penduduk di Kemaman menambahkan lagi pendapatan calon nombor 2. Betul, sangat tepat. Menambahkan lagi. Gaji ahli parlimen dapat, gaji menteri besar pun dapat. Dan satu lagi, kalian telah menambah bebanan dia punya kepala otak dia. Bebanan dia punya pemikiran, bebanan kerja kepada dia. Sekarang ini calon nombor 1 sekarang ni dia pesara. Panglima Angkatan Tentera. Cerita dia tak ada kerja lah. Berpencen. Sekarang dia menawarkan diri. Seorang lagi dia tawarkan diri dalam keadaan dia tengah buat kerja. Dia sedang bertugas di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.
Betul. Dan kalau sidang parlimen, tuan-tuan, terutama sekali ni, sehari 2 hari Ya, ni masa bajet, bajetnya. kena berada di parlimen 20 hari, kadang-kadang sebulan. 36 hari. Untuk angkat tangan tak boleh. Ini dia sebagai menteri besar, masa dia. Betul. Ya. Menteri besar Selangor juga ahli parlimen. Gombak. Ya. Tetapi tuan-tuan bayangkan, Gombak, Shah Alam dengan Kuala Lumpur dekat sangat. Masuk tol sini, keluar tol Jalan Duta. Dekat sangat. Tetapi sini 4 jam perjalanan. 4 jam okey, dia boleh balik lah. Tetapi masa dia, pagi dia nak kena ada di parlimen, tiba-tiba saat lagi mesyuarat Esko ke Terengganu dan Dan sebagainya. waktu mana nak jumpa rakyat Kemaman? Dan satu lagi yang paling penting, dia nak nambahkan lagi. Kalian dah bagi 17,000, 16,000, lepas 2 hari bulan tu, tambah lagi duit poket dalam poket dia. Saya tidak mau menyentuh soal itu. Tak, bukan. Ya. Saya nak cakap tambah gaji lah. Maksud dia memanglah dia jadi ahli parlimen secara automatik dapat gaji. Tetapi kalian dah tambah beban kerja dekat Jadi dia. bila Tan Sri Raja Effendi ini menang, bukan saja mewakili penduduk di Parlimen Kemaman, malah dia boleh membela nasib veteran-veteran Angkatan Tentera seluruh Malaysia dalam parlimen. Ya. Dia Dan- tak perlu cakap banyak Ya, di parlimen sebab bajet ataupun apa peruntukan. Dia duduk di parlimen, orang tengok muka dia lah kementerian akan mai. Ya, ya. Semua menteri kenal dia. Ya. Saya agak tertarik hati saya dengar daripada Datuk Mat Sabu. Yes. Datuk Mat Sabu dia kata dia menjadi Menteri Pertahanan. Yeah. Di saat Tengku Raja Effendi ni, Raja Effendi jadi generalnya. Jadi dia kata dia kenal sangatlah orang yang cukup baik. Bagaimanapun saya tak mau lebih daripada itu, tapi sebagaimana janji saya sekadar memberi laporan bahawa kedudukan di Kemaman, dari jendela di Kemaman ini, saya melihat sinar pelangi ada di situ. Teman-teman, kita tunggu sampai besok saya akan berbicara lagi. Saudara Zamir mungkin ada harasan nak cerita cucu Saya nak tengok cucu tu malam saya akan ada di sini balik. Okey, saudara Zamir dia akan pergi ke Kelantan nak tengok cucu. Dan malam akan ada di sini lagi. Saudara Muhammad Cucu akan saya yang mak yang sama ni, abang dia dilahirkan di Australia. Oh. Takkan dia lahir di Australia automatik orang Australia. Ya. Macam kita punya calon lah. Ya, betul. Lahir di Besut automatik orang Besut. taklah. Danji Terengganu. Ya. Hebat Teruskan. dia. Dah, saya bukan pasal apa. Bagi saya mengharapkan satu saja. Pertama sekali, kita pastikan kedamaian di bumi merdeka ini, saudara. Yang kedua, saya tidak lagi berkecil hati ataupun sedih hati apabila kalaulah seandainya Datuk Sri Tan Sri General Raja Effendi ini menjadi calon. Saya yakin saya tidak akan dikecewakan lagi. Betul. Sebab kalau tidak nanti begitulah keadaannya. Pilihan. Besok saya yakin sehari lagi saya akan dikecewakan dengan sikap dan cara percaturan politik ahli parlimen yang dihantar oleh rakyat mewakili mereka tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk membela rakyat. Yang mereka bela adalah poket, jawatan dan segala. Teman-teman, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya bagaimanapun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Zamir kerana sudi hadir bersama saya beberapa hari dah kita di sini ya. Saya live, begitu juga dengan Saudara Muhammad Amin. Mungkin besok kita dapat bersama. Saya nak pergi Kota Baru dan sebagainya. Ya, malam insya-Allah saya ada di sini. Tapi jangan risau saya. Amir Hijaz sentiasa bersama dengan anda membawa sesuatu berita yang terkini dan terbaru. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.